Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama siapa ni? Cik Ros. Cik Ros. Ya, Dari mana Cik Ros? dari Kedah, Kedah di mana? kat Kodiang. Kodiang. Tadi Pendang, ni Kodiang. Dekat lah jauh. Agak-agak dalam 40 km. Okey. Apa ajat kemari ni? Saya ni daripada tahun 2013. Jadi macam terkena sihir lah. Satu keluarga. Satu keluarga. Datang seorang ya? Jadi yang anak-anak yang lain tu sekarang ni diorang dah okey lagi. Dah okey. Dah okey dah. Akak seorang ni. Lepas tu jadi jadi saya ni tak boleh baiklah dengan suami. Tak boleh baik dengan suami. Oh. Lepas tu kami pun ambil keputusan berpisah tahun 2020. Bulan 11 2020 Dah 2 tahun lah. Hampir masuk 2 tahun. Hampir 2 tahun lah. Jadi apabila dah kami berpisah tu, jadi timbul masalah lain. Semenjak berpisah ni, saya selalu dalam mimpi. Dalam mimpi saya senantiasa nak balik ke sana, ke Kelantan. Maknanya suami saya ni orang Kelantan. Kami orang Kelantan. Jadi semalam saya datang dah hari di sini hari tu, hari Jumaat hari tekan. Jadi balik lepas dapat rawatan sini okey, 2 hari sini okey. Tak ada dalam kepala pun sudah tenang, hati pun tenang, kepala pun kosong. Semalam saya mimpi. Saya selalu mimpi. Saya mimpi semalam bekas suami saya dalam keadaan macam inilah berdiri. Bekas suami ada seorang perempuan dan saya di sana. Saya dalam keadaan tak pakai baju sebab saya nak mandi. Jadi dengan keadaan tangan dia ke belakang gini, dia pegang saya. Saya kamat, saya marahlah. Saya kata kita dah tak ada hubungan, kenapa awak pegang saya? Jadi dia tengok dalam keadaan sinis. Jadi seolah-olah macam sinis lah. Pandangan dia senyum dengan keadaan sinis. Sedar daripada tidur, pukul 4 pagi, bahu saya dah sakit. Dah sakit, fikiran pun dah tak seronok. Macam tu je lah. Apa yang tak kena jalan diri saya ni. Saya balik duduk di Kedah pun, di Kedah tu rumah saya lah. Malam tu, satu malam tu, saya rasa ada benda tarik, rentak di ubun-ubun. Dan saya rasa bila saya sedar tu, saya rasa saya dalam perahu, dalam sampan, licik. Macam duduk terumbang ambing sampai saya pegang katil. Saya tinggal seorang. Jadi saya nak bangun, nak telefon kakak sebelah ni pun macam tak ada tenaga. Ni jiran lah. Kakak. Oh kakak. Kakak. Jadi macam tu. Kakak tinggal mana? Sebelah rumah. Oh sebelah. Macam tu je lah. Badan selalu sakit-sakit. Fikiran lah yang sebenarnya. Fikiran saya. Okey, tadi dah rawat, dah okey. Dah okey 2 hari. Okey, apa tanda-tanda tu? Jadi kalau tanda nak datang balik. Saya jadi tak seronok hati. Fikiran tak ada. Inilah kenapa terjadi lagi. Wallahualam. Tak tahu. Okey, itu tanda-tanda di hanyanya lagi. Apa nasihat saya dalam YouTube? Pernah saya kat YouTube kan? Tengok. Apa nasihat saya? Belajar. Pendinding. Bila kita ada pendinding, tembus. Ubat dia belajar. Bila belajar, pertama kita boleh rawat diri sendiri. Bila dah tamat zikir 5 minggu, tak ada sihir boleh tembus kamu. Tapi orang ramai, maaf cakap, dia bergantung pada saya. Seolah-olah saya ni Nabi, Rasul, Malaikat. Saya pun mohon pada Allah, ikhtiar. Ya, betul. Betul tak? Suruh belajar tak mau. Susahlah, itulah, ini tak ada masa. Habis nak buat macam mana? Mana sihir ada masa sakit? Jawab sendiri lah. Dol. Betul. Jadi kita tak boleh buat apa lah. Ni macam tadi baru call. Ilmu pemisah. Lebih kurang cakap lah. Okay. Semalam dah buat ni tak ada apa pun. Contoh. Awak sekarang ada suami. Pihak ketiga, kita tak tahu siapa lah. Sihir kamu suruh berpisah. Selagi orang tu tak dapat, dia akan buat. Betul. Kamu cuma rawat sekali. Orang tu hari-hari buat sampai dia nak dapat. Macam kakak dulu kenal suami kakak zaman matahir. Dia nak kerja akak, macam mana pun dia akan dapat. Dia kerja, betul? Dia dah dapat, tak ada dah tengah, dah jadi hak aku. Tapi orang yang nak dapatkan akak pula, dia akan usaha sampai dapat. Ataupun orang yang nak dapatkan suami akak, dia akan usaha sampai dapat. Betul tak?
Jadi contoh hari ni okey lagi, besok lusa okey. Tulat kena lagi. Datang lagi Kedah. Berapa jauh? Ya betul. Suruh belajar tak mau. Jadi salah siapa? Salah diri sendiri. Kalau akak dia ilmu lain. Betul. Ya, betul. Akak jangan cerita dengan saya, saya solat 5 waktu tak tinggal zikir. Dengar tak YouTube saya? Tengok. Apa yang kita buat tu tak salah, betul. Tapi ilmu tak ada. Betul. Itu agama. Nampak tak? Ilmu dan agama dua yang berbeza. Tapi kalau ilmu dan agama disatukan, insya-Allah. Saya boleh nasihat akak tu je lah. Rawat tak ada masalah. Kita boleh pulihkan balik. Misal kata lah, ni saya cerita lah. Misal kata lagi seminggu kena balik. Akak mimpi lain pula. Mula tangan kanan gini kan. Besok tangan kiri pula dia gini. Ini contoh lah. Betul. Datang lagi sini. Akak ingat Kedah dekat ke sini. Saya dengan Kedah pun saya dah pernah yang jauh. Korang-korang pun dekat 6 jam. 6-7 jam. Betul. Tapi kalau akak suka datang sini jalan-jalan, okey lah. Setiap minggu datang akak teman kan. Teman tapi mesra Akak suka lah buat jalan-jalan. Terpulang lah. Saya semua boleh kasih nasihat, pandangan. Itu saja. Sebaik-baiknya belajar. Bila belajar, masa katalah orang yang nak sihir tadi dah tak tembus pula. Dia cari yang lain pula. Cuba lagi. Tak tembus. Dia habis duit lah. Kamu habis duit sekali belajar. Dia habis duit berkali-kali. Okey? Tu akak fikir saja. Okey, tangan tak lutut. Tadi datang rawat apa? Sama lah cerita macam ni juga. Cuma dia scan tengok, dia kata ada sihir, ada gangguan. Dia kata itulah. Saka tak ada lah. Saka dia. Okey, hari ni kira susulan lah. Susulan. Tahu susulan dia mahalnya berapa? Tak tahu. RM50 saja. Untuk seorang kalau nak buat suami lain harga. Ni seorang akak saja saya bersihkan. Dalam rumah macam biasalah kita bersihkan akak dalam rumah, luar rumah. Okey? Nak tak lutut, dah nanti zikir Allah 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 Allah. Ikhlas nak buang apa-apa benda negatif Kaki dulu depan tak? Siapa kak? Mana? Rasa ringan lah badan tu. Badan tu rasa ringan lah. Ringan. Okey. Kakak tahu tak yang kita ni masuk YouTube ikhlas Ya. Bukan paksa Ya. Siapa-siapa rawat dengan saya wajib masuk YouTube. Akak tak rawat orang masuk YouTube. Okey, lagi apa nak? Apa masalah lagi? Apa ni sekarang ni kalau makan, dia rasa kalau makan nasi, makan apa benda yang utamanya nasi lah, saya rasa macam makan pasir. Tak ada rasa nasi. Okey, saya nak masuk semangat akak balik Okey, Allah Allah Allah. Insya-Allah. Cuba rasa dia masuk sejuk Insya-Allah. Insya-Allah. Sejuk. Bila kau tak demo, orang boleh ambil bomor ke dukun pawang yang amal-amal hitam ni, dia ambil semangat akak balik. Okey, lagi? Satu kali tu saya mimpi lah. 7 orang padri perempuan datang sebelah rumah jiran lah, rumah pak saudara bekas suami. Lepas tu saya ni duduk kat rumah tu,
saya dah dengar lah macam dia menghina saya, dia keji saya macam-macam. Tapi dalam hati saya kata biarlah dia keji apa pun, sebab guru kata biarkan, jangan pedulikan. Jadi bila saya duduk menangis tu, saya lihat seorang ustaz dekat bawah. Dia tak ada air mata saya macam ni. Dia tak ada, dia kata macam ni, kalau nak ikut saya, ambil apa yang nak ambil dalam rumah ni, dia kata. Ambil. Saya masuk dalam rumah tu, saya cuma ambil bantal sebiji. Saya turun. Saya pun tersedar. Itu je mimpi. Saya tak nak mimpi yang ni. Kalau mimpi tu, macam itu je. Jadi macam mana? Nak rawatan sesudah, nak belajar ke tak belajar, akak fikir lah. Macam belajar tu macam mana kaedahnya? Belajar cuma ijazah lah. Ijazah ni hanya zikir 5 minggu dalam hati, di mana-mana akak berada. Bukan tak sini belajar tak ada. Yang ijazah, balik Kedah zikir. Kerja tak kerja? Tak kerja. Okay, banyak masa untuk berzikir. Allah jadikan masa 24 jam. 8 jam tidur, 8 jam tak kerja, 8 jam tak kerja. Berarti ada 16 jam. Dalam masa 24 jam tadi zikir lah. Dia ada 5 surah. Berarti satu surah, 1 minggu, 1 minggu, 5 minggu. InsyaAllah. Zikir lah. InsyaAllah. Okey. Ya. Okey, apa nak pesan pada netizen yang masalah akak ni? Yang masalah pemisah. Dah pisah tapi tak cerai ya? Pisah. Dah bercerai. Dah cerai habis lah. Dah cerai. Apa masalah nak cerita sebagai pengajaran tauladan kepada masyarakat lain? Macam itulah. Macam kita berubat ni kan, kadang-kadang tu macam tak sampai apa yang kita nak tu kan. Jadi kadang-kadang tu berulang-ulang kan benda tu jadi dalam hidup kita. Maknanya kita kena cari pendinding untuk diri kita sendiri. Maknanya pendinding untuk kita nak itulah nak menjadi satu asbab. Jadi kita nak hindarkan daripada sihir ni terus. Kan boleh masuk dalam badan kita. Maknanya kita kena ada ilmu lah. Ada ilmu, betul. Jadi saya berhajat nak ni lah, teruskanlah macam ijazah yang Datuk kata tu. Okey. Okey, berada netizen di luar sana, ambilkan satu iktibar seperti mana akak ni, ya. Kahwin berapa tahun tak? 39 tahun. 39 tahun, runtuh macam gitu je berderai menjadi debu, ya. Lagi satu saya nak pesan kepada netizen di luar sana, apabila tidak ada jodoh, tak payahlah guna sihir-sihir. Baik lelaki, baik perempuan. Janganlah sihir menyihir. Anggap tak ada jodoh sudah. Okey. Jangan main dengan sihir. Tobatlah kamu. Sebelum kamu ditobatkan, ya, kepada ahli-ahli sihir saya nasihatkan tobatlah juga. Ya, jangan suka orang bayar duit ribu-ribu, ratus-ratus, awak sihir orang. Ya, awak belum kena buku dengan ruas. Okey. Jadi pada pasangan-pasangan ataupun bujang-bujang ke, anak dara ke, ya, mak bapak, cari ilmu di dada, ya, menentang segala sihir, ya, boleh cari mana-mana guru, ya, belajar ilmu sebagai pendinding. Orang tua-tua pernah bercakap banyak kali, carilah ilmu di dada, bukan baca buku sekolah tu, ya. Ini ilmu dada. Di dada ni adalah untuk dunia dan akhirat, ya, daripada sihir durjana. Ingat pesanan ni, ya, sebagai iktibar. Bayangkan nak bina istana ataupun masjid 39 tahun bukan pendek. Masa yang agak panjang. Anak dah besar-besar ke? Dah. Berapa anak? Anak 5 orang. Yang sulung dah 38. Jadi yang bongsu? Yang bongsu 20. Jadi hancur gitu saja. Jadi untuk selamatkan rumah tangga, lagi satu nak pesan, banyak terjadi dekat sini, lelaki rampas perempuan, perempuan rampas lelaki. Habis-habis pusing balik gitu cerita dia. Okey. Macam tadi pagi saya baca TikTok, bahasa Kelantan dah. Saya nak sebut pun tak kerti lah kan. Sekejap saya cuba tengok apa entah TikTok tu. Ni iklan kejap, saya dengarkan TikTok ni. Ni bagus berguna TikTok ni.
laki kita, demo kena bayar kau kita. Dia demo minat sangat kau tok laki kita, demo sayang sangat kau tok laki kita. Demo jangan ambil peri. Kita nak jual tok laki kita. Kita tak sewi dah mai peri-peri pakai ambil saja gitu je. Lepas tu kena kosi pula. Demo kena bayar kau kita. Demo CDPT gitu. Boleh nak kau tok laki kita. Tak ada masalah. Kena CDPT banyak. Lepas demo bayar kau kita tu, kita jual tu laki kita tu ikut demo lah. Demo nak buku, demo nak perasak dalam kain kuning pun tidak ada apa. Kita tidak ada ganggu, kita tidak pergi serai tu. Tapi kena bayar. Ni gak kita jadi kau nak marahnya jadi nak katok, nak kita apa tu, kita ambil peri. Ambil peri. Masa ambil senyap, masa curi gitu, mana boleh. Kena bayar. Nak ambil tok laki orang, nak rapas tok laki orang. Biar dogo ni. Bayar gitu. Letih dah aku duk peri kat orang. Bayarlah pula. Apa ni bahasa nak saja sama ni. Alah. Bayar CDPT. Okey, itulah kisah dia. Faham tak jadi pada netizen, saya pun faham sikit lah bahasa Kelantan ni kan. Jadi saya pun gelak-gelak lah dengar ni. Nak hulung ke, nak gebos ke, kain kuning ke, kain kapan ke, lantak hang lah. Jadi itulah sebaliknya, baik lelaki, baik perempuan, sama je. Saya pun tak faham. Jadi, pesan saya, berilmulah kamu supaya pasangan kamu tidak disihir, dianiaya ataupun dipukau. Ya. Jadi saya tak panjangkan cerita pasal dunia ni hanya sementara. Ya. Jadi nak bahagia kekal, adakanlah ilmu supaya kamu tidak ditembusi sihir, insya-Allah. Ya. Boleh belajar daripada mana guru pun, ya. Kalau tak ada nak datang sini, insya-Allah ya, di sini saya mengijazahkan orang supaya menentang sihir. Ya, ini bukan cakap riak tak berbongkak. Saya dah merawat dan menentang sihir hari-hari selama 27 tahun ni. Sampai hari ini, dengan izin Allah, tak tembus sihir. Bukan tak kena sihir, ramai yang tak sihir, tapi tak tembus, insya-Allah. Kun fayakun. Jangan takut pada sihir, kita ada Allah. Ya, belajar. Belajar ilmu ni hanya 5 minggu sahaja berzikir dalam hati. Ya, apabila tamat 5 minggu, insya-Allah tak ada sihir boleh tembusi kamu. Ya, belajarnya zikir di mana-mana kamu berada, bukan datang di sini ya. Ya, nak datang sini untuk ijazah boleh. Nak jarak jauh pun boleh. Nak jarak jauh kena telefon lah. 019-216-9911. Cakap nak ijazah. Telefon sampai dapat. Ya, sampai dapat. Pasal apa? Line kita selalu sibuk. Ya, ada satu line yang telefon macam-macam orang. Banyak ramai. Ya, telefon cakap nak ijazah. Nanti kita akan bagi tahulah. Ya, baca dekat dia punya SMS tu akan keluar. Ya, cara-cara dia. Kat situ kena baca dan faham. Ya, melentur buruh dari rebong. Ya. Jadi kat sini saya inginkan nasihat kepada anda semua. Berilmulah kamu. Ya. Okey. Saya sudahi dengan ini. Zikir di mana? Zikir di hati, bukan di mulut. Di mulut adalah untuk jasad, di hati lah untuk roh. Ya. Untuk roh, kuatkan roh, bukan kuatkan jasad. Ya, orang main sihir pakai roh. Ya. Jangan lupa sekarang Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat atas Nabi Musa Nabi SAW. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tiding wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.